Graf gerakan linear, dua jenis graf. Graf sesaran masa, graf halaju masa. Bila ada graf, ada dua paksi X dan paksi Y. Okey, graf sesaran masa untuk menceritakan tentang pergerakan seorang budak lelaki. So, di sini bermula daripada titik O, titik permulaan ke titik D. Kita lihat OA. OA adalah kecerunan. Okey, meningkat di sini nampak. Jadi kecerunan dia positif kerana meningkat dan seragam kerana halajunya ialah seragam. Sama aja speed dia. So maksud O ke A, budak itu bergerak 50 meter dari titik permulaan dengan halaju seragam. Point A ke B, tiada peningkatan, maksudnya tiada kecerunan. Bila tiada kecerunan, kecerunannya adalah sifar. Halaju sifar kerana tiada pergerakan di sini. Sebab apa tak ada pergerakan? Cuba tengok. Titik A 50, titik B pun 50. So, tak ada jarak di situ. So, budak itu berada dalam keadaan rehat dari saat kedua hingga saat ke-8. Jadi, berapa saat dia berehat? 8 tolak. Kecerunan BC pula, okay, B ke C. Sama macam ni kan? Dia meningkat. Bila meningkat, halajunya adalah seragam. Maka kecerunannya adalah positif kerana meningkat. Okey, so apa maksud point B ke C? Budak itu bergerak semula sejauh 50 meter dengan halaju seragam. Macam mana tahu 50 meter? Tengok point B. 50 meter. Tengok point C. 100 meter. 100 tolak 50. So, dia bergerak sejauh 50 meter dengan halaju seragam. Sebab meningkat begini. Untuk C ke D, ada kecerunan. Masih ada kecerunan. Tapi bukan meningkat, menurun. Bila kecerunan menurun, maksudnya kecerunan itu adalah negatif. Dan ada halaju di sini. Sebab berubah tempat. Dan halaju itu adalah seragam. Tengok, garis dia bukan bengkak-bengkok. Baris lurus. Garis lurus. Okey, graf yang kedua. Graf halaju masa. Apa beza dia? Halaju, so paksi Y dia halaju lah. Masa masih pada paksi X. Okey, graf ini boleh menceritakan tentang tiga benda. Sesaran, halaju dengan pecutan. Sesuatu objek yang sedang bergerak. Jom kita tengok. Graf ini menceritakan tentang pergerakan sebuah motosikal. Jadi dia bermula pada O. Titik mula mesti kita label sebagai O. O dia pergi A dia pergi B, B dia pergi C. Okey, jom kita tengok. O ke A, ada kecerunan kan? Dan kecerunan dia meningkat ke menurun? Meningkat. Bila meningkat, ia adalah positif. Dan ada tak pergerakan di sini? Ada. Jadi seragam. Okey, apa maksud untuk halaju? Halaju motosikal bertambah secara seragam. Seragam ya. Baik. Pecutan motosikal pula. Pecutannya positif dan seragam meningkat. Tengok titik A ke B. Apa motor ni tengah buat? So, kecerunan, bisik kecerunan, nadai kecerunan, lurus sahaja. Jadi, kecerunan AB adalah sifar. Macam mana dengan halaju? Adakah bertambah halaju dia? Halaju dia tak seragam tapi malar. Apa beza seragam dengan malar? Kalau seragam dia bertambah. Kalau malar, tak ada pertambahan di situ. Sebab tu kita kata halajunya adalah malar. Bukan sifar, malar sebab ada pergerakan. Cuma halajunya tak bertambah dan tak berkurang. Okey, pecutan motosikal, ada tak ada pecut dekat sini? Kalau pecut menunjukkan ada naik atau turun. Ini tak ada. So, pecutannya adalah sifar. Okey, so tengok pula apa okey, titik B ke C. Ada kecerunan tapi menurun. Maksudnya kecerunan negatif. Okey, seragam. Sebab apa? Halaju motosikal berkurang. Ada halaju tapi berkurang. Dan dia berkurang bukannya terus berhenti. Berkurang secara seragam. Nampak 8-0 seragam baru berhenti. Okey, motosikal pula bergerak dengan pecutan. Ada pecutan. Pecutan dia negatif. Maksudnya tak ada pecutan. Kita boleh guna istilah pecutan negatif ataupun nyah pecutan. Okey. Secara seragam juga. Sebab dia bukannya terus-terus berhenti. Dia ada lagi pergerakan sampai satu point tu baru dia berhenti. Okey. So, halaju berkurang secara seragam dan nyah pecutan pun seragam. Bagaimana pula C ke D? Ada tak kecerunan? Tak ada. So, kecerunan dia sifar. Ada tak halaju di sini? Halajunya ada tapi halajunya sifar ya.
hal lajunya tiada. Sebab apa tak ada? Tengok ni, C ada hal laju? Tak ada. D ada hal laju? Hal laju tengok kat paksi Y ni. Okey, so hal lajunya kosong. Maksudnya motor ini berada dalam keadaan pegun. Apa maksud pegun? Tak bergerak. Mungkin dah parking dah. Pecutan motosikal juga sifar sebab tak ada kecerunan kat sini. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, untuk graf hal laju masa, kalau nak cari sesaran, kita cari luas di bawah graf. Kalau nak cari pecutan, kita tengok kecerunan. Apa benda dua ni? Luas di bawah graf tu macam ni tau. Okey, contohnya titik O ke titik A. O ke A, yang ini kecerunan. Ni kecerunan. Kalau luas di bawah graf ni, bawah ni, jadi bentuk apa O ke A? Bentuk macam segitiga. Jadi nak kira luas, kita cari luas segitiga. Apa rumus segitiga? 1/2 darab panjang darab lebar. Faham tak? Contohnya macam yang ni. Berapakah sesaran yang dilalui oleh bola itu bagi part saat pertama? Okey, ingat sesaran adalah luas bawah graf. Jadi 4 saat pertama. Ni 4 saat pertama. Ni kecerunan. Kosong ke kecerunan. Tapi nak cari sesaran luas di bawah graf. Jadi kita bina apa bentuk dia? Bentuk 4 segi tempat. Jadi apa rumus luas? Panjang darab lebar. So panjang 4, lebar 1. Sebab tu dapat 4. Faham tak?